Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua penonton dan murid-murid cikgu. Jadi kita bertemu lagi dalam video seterusnya setelah video kita sebelum ini terputus ya. Untuk peringatan semua penonton, video cikgu cuma maksimum durasi dia 15 menit sahaja dia punya rakaman. Jadi kalau terputus tanpa cikgu sedari, penonton boleh carilah video sambungan dia di episode seterusnya di channel cikgu ya. Boleh cari di sana ya. Mudah-mudahan murid-murid dapat melengkapkanlah kita punya pembelajaran supaya tidak tergantung. Okey. Jadi tanpa kita membuang masa, sebelum itu cikgu ingin mengajak semua penonton untuk subscribe terlebih dahulu channel cikgu di Encik Guru SM. Tekan butang subscribe dan like video-video yang dipelajari. Moga-moga bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi selain itu juga cikgu ingin mengajak semua untuk like page rasmi Sekolah Kebangsaan Adang Binuang, sekolah kluster di bahagian kawasan pedalaman Kunak, Sabah ya, tempat cikgu mengajar, untuk melihat aktiviti dan makluman serta info-info berkenaan sekolah cikgu. Okey. Jadi kita teruskan video kita yang kedua ini ya, dengan pembelajaran yang sebelumnya yaitu darab ya, darab tahun 4 ya. Tapi juga boleh dimanfaatkan oleh murid-murid tahun 5 dan tahun 6. Okey. Jadi kita teruskanlah darab ya. Kita sekarang berada di kaedah yang kedua atau cara yang kedua, di penerangan yang kedua. Okey. Dalam cara ini cikgu masih mengambil contoh yang lepas. Contoh ini cikgu rujuk daripada buku teks muka surat 45 contoh 3 ya. Okey. Dalam kaedah atau cara ini dia ada dua lagi cara di dalam dia ya. Dia ada cara berjadual dan cara bentuk lazim yang agak panjang. Cikgu akan terangkan juga kedua-duanya untuk info dan pengetahuan tambahan murid-murid. Okey. Jadi cikgu teruskan dengan cikgu punya cara kedua. Kita mula dahulu dengan cara bentuk jadual. Okey. Untuk menggunakan bentuk ini, murid kena mahir dahulu cerakinkan. Okey, kenapa cikgu cakap begitu? Lihat di sini. Dia tidak akan masukkan nilai terus 182 dalam kotak-kotak jadual. Dia cerakinkan terlebih dahulu nilai itu kepada nilai digit masing-masing. Ya. Lihat di sini, dia akan jadi 100, dia akan jadi 80, dia akan jadi 2. Manakala 45 pula, dia akan jadi 40 dan dia jadi 5. Okey? Jadi murid-murid kena mahir dulu cerakinkan ya. Jadi di sinilah dah 182 dia akan jadi 180 dan 2, 45 pula dia akan jadi 40 dan 5. Sini kita letakkan darab sebagai panduan. Jadi kotak-kotak ini kita kena isikanlah jawapan-jawapan darab dia sebelum kita dapat jawapan di kotak biru. Okey? Jadi kita mulakan dulu dengan kotak yang pertama. 100 darab 40. Okey, ingat di video pertama kita sudah belajar tentang pendaraban khas. Ini dia. 100 ya. Jadi mudah, tak payah bentuk lazim. 40 kita tukarkan di situ. 40 kita tukarkan ke dalam nomor 1 itu, jadi dia akan tulis 40. Memandangkan sini terdapat 2 sifar, jadi kita ikut juga salin semula 2 sifar. Jadi jawapan dia kita dapat sudah 4000. Cepat kan? Okey, kita teruskan dengan kotak nombor 2. Kotak nombor 2, 80 darab dengan 40. Okey, murid-murid cuma perlu ingat sifir 4 atau sifir 8 saja. Tinggalkan dulu dia punya sifar ini. Ya, tinggalkan sekejap. Ya. Jadi, coba kita ambil 8 darab 4. Berapa 8 darab 4? 8 darab 4 ialah 32. Okey, sekarang sifar yang kita tinggalkan tadi, kita tuliskan dia. Di sini ada sifar, ada 1 sifar. Di sini ada sifar, ada juga. Ada 1 sifar. So, kita kena tuliskan sifar-sifar mereka semula. Jadi, kita akan dapatlah 3200 tanpa kita kira menggunakan bentuk lazim. Seterusnya kotak yang ketiga. 2 kita darab dengan 40. Ya. Jadi, ambillah 2 darab 4 berapa? 2 darab 4 ialah 8. Okey.
Ada sifar dia? Tidak ada. Di sini ada sifar dia? Ada 1. Bermakna kita tulislah 1 sifar saja. Oke, lengkap sudah kotak yang di atas. Kita teruskan dengan kotak yang di bawah. Masih juga menggunakan pendaraban khas itu. 5 darab dengan 100. Jadi senang, tukar sejak 1 itu kepada 5. Tukarkan dia kepada 5. Di sini ada 2 sifar. Salin semula 2 sifar itu. Oke? Kemudian 80 kita darabkan dengan 5 untuk jawaban di sini. 80 darab 5. Kita ambil 8, kita darab dengan 5. 8 darab 5 ialah 40. Oke? Di sini ada sifar, ada 1. Jadi kita tambahkan 1 lagi sifar. Di sini ada sifar, tidak ada. Jadi cukuplah itu. Jawaban dia ialah 400. Kemudian kita pergi pula ke nomor yang terakhir untuk jawaban yang terakhir. 2 darab dengan 5. 2 darab 5 ialah 10. Oke. Kemudian kita kena tambahkan setiap kotak ini untuk dapatkan jawaban di kotak biru. 4.000 tambah 500 akan jadi 4.500. 3.200 tambah 400 dia akan jadi 3.600. 80 tambah 10 akan jadi 90. Ini belum jawaban akhir. Belum lagi jawaban akhir. Kita kena tambahkan mereka semua ini supaya mendapat jawaban dia yang terakhir. Ambillah itu 4.500. Kita tambah dengan 3.600. Kita tambah lagi dengan 90. Jadi bila kita tambahkan, kita akan dapat jawaban dia yaitu berapa? 8.190. Tidak percaya, kita tengok kaidah atau cara yang pertama hari itu. 8.190. Lihat jawaban dia sama. Bermakna betul sudah kaidah kita yang ini. Kita teruskan lagi, masih juga di cara kedua, cuma menggunakan bentuk lazim yang agak panjang. Oke. Di sini kita kena aplikasikan dia punya nilai digit masing-masing. Oke. Jadi kita ambil dahulu nomor yang di belakang. Nilai digit dia adalah sa. 5 pun sa. Jadi 2 darab 5 kita akan dapat 10. Terus tulis 10. Tidak payah naik-naik 1 ya. Masih juga kita gunakan 5, tapi kali ini kita darab dengan yang depan. Ya. Ini 8, dia bukan 8. Nilai digit dia ialah 80. Jadi 80 darab dengan 5. 80 darab dengan 5 berapa? Ada di sini tadi. 80 darab 5 dia akan dapat 400. Jadi tuliskan 400. Macam itu. Ada lagi nomor yang kita nak darab dengan 5? Ada lagi. Tinggal 1 nomor. Tapi dia bukan 1. Nilai digit dia ialah 100. Ya, sebab dia di depan sekali. Jadi dia 100. 100 darab dengan 5. 100 darab dengan 5 ada di sini. 100 darab dengan 5. Ini jawaban dia. 500. Oke. Selesai sudah dengan 5, kita pergi ke digit yang seterusnya yaitu 4. 4 ini berada di rumah puluh atau nilai digit 10. Jadi kita kena darab dia dengan 40 ya. Jadi 2 digit sa, 2 darab 40. 2 darab 40 ada di sini. 2 darab 40 dia akan jadi 80. Tuliskan dia 80. Kemudian ini 8 adalah 80 juga. Jadi 80 darab dengan 40. Di sini ada 80 darab dengan 40. Jadi jawaban dia 3.200. Dan yang terakhir sekali ini 100. Sebab dia punya nilai digit ialah 100. 100 darab dengan 40. Ada di sini. 100 darab dengan 40. Maka kita akan dapat 4.000. Barulah kita tambahkan semua yang berada di tingkat penambahan ini. Kita akan dapat sifar. Di sini kita akan dapat 9. Di sini kita akan dapat 11. Naikkan 1.
Sini kita akan dapat 8. Jadi sama tidak jawaban dia? Oke, sama kan? Bermakna kita sudah betul kaedah ini. Oke, cikgu teruskan lagi ya untuk pembelajaran tahun 4 dengan kaedah yang ketiga. Kita ada lagi lebih kurang 5 menit untuk habis video ini. Jadi kita laju sedikit kaedah yang ketiga. Ya, kaedah ketiga ini cikgu ambil daripada buku teks di Qasran 45. Ini kaedah dia. Tapi kita gunakan soalan yang ini ya. Oke. Kaedah ini cikgu laju sedikit. Kita kena buat jadwal seperti ini. Tuliskan nomor soalan dia 182 yang tadi darab dengan 45. Kena tulis seperti ini. Ya. Jadwal dia pula mempunyai satu garisan serong. Semua perlukan garisan serong. Oke. Jadi cara ketiga ini lain sikit jadwal dia. Oke, mari kita tengok cara buat dia. Kita kena darabkan nomor untuk mendapat jawaban di kotak-kotak serong ini ya. 2 darab 4 sama dengan berapa? 2 darab 4 sama dengan 8. Jadi di sini perlu ada 8. Memandangkan ada 2 kawasan serong, jadi kita kena tulis dia kosong ataupun sifar 8. Sebab 8 adalah 1 digit. Kita perlukan nomor jawaban 2 digit. Jadi letakkan sifar 8. Oke? 8 darab dengan 4. 8 darab dengan 4, dia akan jawabannya di sini 32. 32 adalah 2 digit. Jadi tulis terus 32. Oke? 1 darab dengan 4. 1 darab dengan 4, 4. 4 adalah 1 digit. Jadi kita kena tulis sifar 4. Oke? Sekarang pergi pula di kawasan yang di bawah ini. 2 darab dengan 5. 2 darab dengan 5, 10. Jadi kena tulis 1 sifar. 8 darab 5, 40. Kita tulis 4 sifar. 1 darab 5, 5. Jadi kita tulis sifar 5. Oke, selesai begini, kita kena tambahkan dia secara menyerong. Ya. Nah, ikut anak panah ini dia tambah. Ini kena tambah semua di sini, ini kena tambah semua di sini, ini kena tambah semua di sini, dan ini di sini. Oke, kita tengok ya. Sifar dia tidak ada tambahan, jadi di sifar 8 tambah 1 tambah sifar, dia akan jadi 9. Sifar tambah 2 tambah 4 tambah 5, dia akan jadi 11. Mana satu lagi? Naik di sini. Nah, dia naik. Jadi 1 tambah 3 tambah 4, dia akan jadi 8. Sifar tidak ada tambah, jadi dia akan turun sifar. Oke, sekarang ialah macam mana kita mau membaca jawaban ini. Jawaban ini. Jadi cara bacaan dia adalah seperti ini. Kita kena baca dari situ, atas hingga ke sebelah kanan. Jadi dia akan menunjukkan jawaban 819 sifar atau 8190. Kenapa tidak tulis sifar yang di hadapan? Sifar di hadapan ini tidak ada nilai. Jadi kita abaikan sahaja. Oke? Jadi untuk kaedah yang ketiga ini, cikgu rasa sudah selesai untuk kaedah yang ini. Jadi kalau murid masih tidak jelas, boleh ulang semula video ini untuk lebih jelas ya. Ataupun lihat contoh melalui buku teks tingkatan, maafkan cikgu, buku teks tahun 4 matematik ya, dalam bab darab. Oke, video kita akan habis sekejap lagi. Sekarang sudah berada di minit yang ke-14. Jadi cikgu akan sambung di episod yang ketiga ya. Di episod yang ketiga cikgu akan sambung pula bagaimana untuk kita menjawab soalan-soalan menggunakan perkaitan darab dengan bahagi. Oke, boleh dilihat di sini. Muka surat 46 ada dia cakap tentang kaitkan darab dengan bahagi. Jadi kita akan lihatlah macam mana kita nak kaitkan darab dengan bahagi melalui video atau episod yang seterusnya di episod yang ketiga. Jadi daripada cikgu itu saja untuk episod ini, kita akan sambung di episod yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.